Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita di International Conference on Social Sciences and Technology for Postgraduates and Researchers 2021 secara dalam talian. Saya Nur Hazlina binti Muhammad Arifin. Pada hari ini saya akan membentangkan artikel saya yang bertajuk keperluan sokongan komuniti terhadap proses kepulihan dalam kalangan orang kena pengawasan iaitu OKP di Agensi Intidadah Kebangsaan daerah Kubang Pasu Jitra Kedah. Artikel ini telah ditulis oleh saya bersama rakan seperjuangan saya iaitu Dr. Azlinda Sulaiman dari Universiti Utara Malaysia. 6 perkara utama yang akan saya bincangkan dalam pembentangan saya ini iaitu yang pertama ialah pengenalan, yang kedua penyataan masalah, kemudian ulasan karya, ketiga model dan teori, keempat dapatan kajian dan seterusnya perbincangan dan kesimpulan. Trend peningkatan statistik yang masih berlaku dalam isu penagihan dan pengulangan dadah di Malaysia pada setiap hari, pada setiap tahun mengundang kegusaran pelbagai pihak masyarakat, individu dan juga keluarga. Situasi ini menyukarkan lagi matlamat negara khususnya pihak Intidadah Kebangsaan dalam merealisasikan visi dan misi ADK sendiri untuk memerangi najis dadah hingga ke angka sifar. Sebaliknya, pertambahan kes tangkapan ini meninggalkan impak yang besar kepada pusat-pusat pemulihan narkotik negara sedia ada sehingga menyebabkan pihak ADK terpaksa melaksanakan perintah orang kena pengawasan iaitu OKP bagi mengurangkan kepadatan di institusi-institusi pemulihan sedia ada. OKP ini sebenarnya dipantau oleh ADK di peringkat komuniti daerah kerana pemulihan di komuniti berbeza dengan di dalam institusi pemulihan sedia ada. Apa itu orang kena pengawasan atau OKP? Secara umumnya, OKP ialah mana-mana individu yang telah mendapat perintah oleh mahkamah atau secara sukarela menjalani rawatan dan pemulihan di pusat pemulihan dan selepas tamat tempoh yang ditetapkan, individu tersebut perlu menjalani pengawasan di AADK daerah masing-masing. Mana-mana individu yang telah diperintah oleh mahkamah atau secara sukarela menjalani pengawasan di daerah. Tempoh pengawasan bagi OKP ialah di antara 2 hingga 3 tahun. Penyataan masalah bagi kajian ini. Pertama, data bagi 3 tahun kebelakangan ini menunjukkan bilangan penagihan dadah yang berjaya tangkap masih tidak menunjukkan penurunan yang ketara. Iaitu pada tahun 2019, statistik oleh ADK 2021 menunjukkan bahawa kes penagihan baru yang berjaya dikesan adalah sejumlah 17,506 berbanding dengan pada tahun 2018 iaitu 17,474. Ada sedikit peningkatan. Begitu juga dengan kes penagihan semula pada tahun 2019, kes penagihan semula iaitu relapse yang dikesan adalah sejumlah 8,754 berbanding dengan pada tahun 2018 iaitu seramai 7,793. Ini menunjukkan masih berlaku peningkatan dari segi jumlah bilangan kes tangkapan sama ada penagihan baru dan juga penagihan semula. Ini menyebabkan berlakunya isu kepadatan di pusat-pusat pemulihan. Selain itu, peningkatan kos bagi program pemulihan dadah di pusat sehingga mencecah RM3,500 Malaysia sehari untuk seorang penagih dadah juga menjadi isu utama dalam masalah penyalahgunaan dadah atau tambahan ini di negara kita. Sedangkan peruntukan tersebut boleh digunakan untuk tujuan kebajikan sosial yang lain. Penyataan masalah yang seterusnya, bilangan penagihan baru dan berulang yang dikesan setahun masih membimbangkan khususnya dalam kalangan belia. Rentetan daripada ini menjadi minat pengkaji untuk menjalankan kajian tentang bagi melihat keperluan sokongan komuniti itu sendiri terhadap OKP dalam memastikan proses kepulihan mereka berpanjangan. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji proses kepulihan OKP menerusi pembinaan hubungan yang positif dengan komuniti setempat yang merangkumi kejiranan, organisasi setempat, institusi agama dalam komuniti dan juga kemudahan-kemudahan asas dalam komuniti. Berikut merupakan kajian-kajian lepas yang turut menegaskan tentang berkaitan sokongan komuniti ini dalam pembentukan tingkah laku individu khususnya proses kepulihan
Menurut Nielsen 2018, konsep komuniti merangkumi interaksi ahli-ahli atau individu dengan community outcomes dan social infrastructures. Komuniti atau kejiranan mempunyai implikasi secara langsung dan tidak langsung kepada masalah penagihan dadah. Jenis atau keadaan sesebuah kejiranan juga dipercayai dapat mempengaruhi pembentukan sesebuah tingkah laku, pemikiran dan nilai di dalam diri individu menurut Brooks, Gans, Duncan, Klevenev and Seelan 2015. Selain itu, William and Lakin 2007 juga menjelaskan persekitaran kejiranan melangkaui konteks sosial dan antara aspek yang lain yang terlibat ialah fizikal, ekonomi, struktur rangkaian dan juga hubungan. Berdasarkan Mowen dan Wisha 2013 juga menjelaskan bahawa ikatan sosial yang baik bersama keluarga dan kejiranan dapat mengekalkan kepulihan yang berterusan dalam kalangan bekas pengguna dadah atau bekas pandu apabila mereka kembali ke dalam komuniti masing-masing. Terdapat dua teori yang menjadi asas dalam kajian ini, iaitu model sosial budaya dan juga teori pembelajaran sosial. Menurut model sosial budaya, masyarakat, budaya, komuniti, sosioekonomi dan keadaan lokaliti dapat memberikan impak yang besar terhadap perbezaan pembentukan tingkah laku individu untuk sama ada terlibat atau tidak dengan pelbagai aktiviti tingkah laku termasuklah penagihan dadah dan alkohol. Menurut et al. 2010 juga, yang menjelaskan melalui model sosial budaya ini dapat difahami bahawa mereka yang membesar dalam komuniti yang tidak bernasib baik akan boleh menyumbang kepada pelbagai permasalahan sosial termasuklah penagihan dadah dan begitu juga sebaliknya. Seterusnya adalah teori pembelajaran sosial. Menurut Bandura 1977, pengaruh persekitaran sosial individu termasuklah komuniti dan kejiranan merupakan salah satu elemen penting dalam membentuk tingkah laku manusia. Persekitaran sosial juga mampu berperanan sebagai role model terbaik dalam merawat dan membentuk tingkah laku individu dengan lebih baik. Berikut adalah dapatan bagi kajian ini. Ini adalah profil demografi OKP di bawah ADK Kubang Pasu. Seramai 100 orang responden telah dipilih dalam kalangan OKP, telah dipilih menggunakan persimpulan mudah, yang terdiri daripada 100 orang lelaki, yang majoriti umurnya adalah berumur dalam kalangan belia, iaitu 30 tahun hingga 40 tahun. Majoriti juga adalah beragama Islam. Majoriti OKP juga yang telah dikaji semua mempunyai tahap pendidikan. Tetapi majoriti mempunyai tahap pendidikan sekolah rendah diikuti dengan diploma, sekolah menengah diikuti dengan diploma, sekolah rendah dan juga lain-lain. Kebanyakan OKP yang dikaji adalah terdiri daripada mereka yang status bujang, diikuti dengan berkahwin dan bercerai. Bagi kawasan tempat tinggal pula, kebanyakan OKP yang dikaji adalah berasal daripada luar bandar, iaitu bersama 68 orang. Dan manakala bagi jenis pekerjaan pula, kebanyakan OKP adalah bekerja sendiri. Yang melakukan mereka adalah bekerja sendiri, hanya 2 orang bekerja kerajaan, 17 orang bekerja swasta dan selebihnya 11 orang tidak bekerja. Ini adalah dapatan kedua, yang mengkaji hubungan di antara sokongan komuniti dengan proses kepulihan melalui pengukuran kecenderungan pengulangan dadah OKP. Analisis mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara sokongan komuniti dengan proses kepulihan OKP. Manakala bagi tahap sokongan komuniti pula, analisis mendapati bahawa majoriti sokongan komuniti yang diberikan kepada OKP adalah berada pada tahap sederhana, iaitu 49%, diikuti dengan tahap sokongan yang tinggi iaitu 33% dan selebihnya 14% memberi sokongan yang sangat rendah. Manakala bagi proses kepulihan pula, hasil analisis mendapati majoriti OKP berada pada tahap kepulihan yang rendah dan sederhana. Apabila menunjukkan tahap cenderungan pengulangan dadah iaitu seramai 77 orang, manakala seramai 23 orang pada tahap sederhana. Berarti terdapat hubungan korelasi yang agak lemah di antara sokongan komuniti dengan tahap kepulihan, kerana hasil kajian ini juga turut menunjukkan bahawa tahap sokongan komuniti yang diperolehi juga masih pada tahap sederhana. Maka bagi memastikan tahap proses kepulihan yang meningkat tinggi, sokongan komuniti dari aspek kejiranan, iaitu organisasi atau jawatankuasa dan komuniti dan juga isu agama perlulah berada pada tahap yang tinggi juga. Kesimpulannya, ketiga-tiga komponen tersebut
iaitu kejiranan organisasi dan komuniti dan industri agama perlu diberi perhatian oleh pihak ADK dan profesional pertolongan yang lain. Dalam rangka program rawatan dan pemulihan yang lebih efektif bagi membantu meningkatkan kefungsian sosial OKP yang berpanjangan. Sekian, itu saja daripada saya.